Rahsianya ikhwas sekalian adalah rahsia yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Yahya tadi. Rahsianya adalah at-tarbiyah. Sebab tu entah orang kena jadi ejen untuk sanggah balik kenyataan orang yang kata PAS ni tak ada tarbiyah. Ada orang kata PAS tak ada tarbiyah. Ada orang kata PAS tak ada tarbiyah sebab program musrah tak jalan. Ada betulnya kalau program musrah tak jalan, PAS tak ada tarbiyah? Ada orang nilai tarbiyah ni berapa banyak mukhayyam yang boleh buat? Mungkin ada betulnya. Ada orang nilai tarbiyah ini, kalau berapa banyak buku Hasan Banna yang you baca, berapa banyak buku Qardawi yang you baca, berapa banyak buku Maududi yang you baca, berapa banyak ayat yang you hafal. Kemudian, tapi apa maknanya menghafal buku Hasan Banna, menghafal buku Qardawi, menghafal buku Maududi, kalau gerak kerja sumbangan kepada Islam dia tak boleh buat. Ini membezakan kita dengan mereka. Ini membezakan pemuda PAS dengan pemuda-pemuda lain, insya-Allah. Ini perkara yang harus kita didik dalam diri kita. Di mana anda sebut tadi, mungkin dari segi sifatnya, dari segi zahirnya, mungkin nampak tak hebat. Dari segi zahir, tak apalah. Bagi kita zahir itu bukan tidak penting, tapi bukan sangat prioriti kita. Tapi yang penting bagi kita adalah istiqamah dan komitmen kita semua untuk perjuangan ini. Hasil daripada istiqamah kita, hasil daripada orang-orang ini melihat dalam keadaan senang pun dia bergerak, dalam keadaan susah pun dia bergerak, keikhlasan yang dia dapat. Anak kata program Cina pun tak derma juga, tapi dia buka kopiah dia jalan. Kemudian, tapi amat memanjatkan. Majlis tersebut, dalam majlis makan malam yang dihadiri oleh majoriti orang Cina ni, kutipan pada malam itu mencecah 300,000. Kata subhanallah. Majlis PAS 3,000 tu banyak dah tu kan, 300,000. Pagi besoknya bila balik ke Kuala Lumpur, jumpa salah seorang orang Cina yang hadir dalam majlis itu, naik ke terbang sekali. Tanya dia satu soalan. Mr. Lim nama dia. Nak tanya sikit, apa malam, dia orang Kelantan tapi duduk di Kuala Lumpur. Sebab apa malam tadi program PAS yang bercakap ni timbalan Presiden PAS, pimpinan PAS buat di Kelantan, negeri yang ditakbir oleh Parti Islam se-Malaysia, tapi orang Cina boleh bagi sumbangan sampai ratusan ribu begitu. Jawapan dia mudah. Jawapan dia kata, Ustaz, dia kata, kami ni tak takut nak bagi sumbangan pada PAS. Nah, sebab apa? Sebabnya kami tahu duit yang keluar daripada poket kami masuk dalam tabung derma, dia akan balik semula kepada rakyat, dia tak singgah dalam poket pemimpin PAS. Ini persepsi orang Cina terhadap keikhlasan mungkin, terhadap perjuangan kita. Kekalkan persepsi ini khasnya. Harus kita kekalkan persepsi ini, dan ejen untuk mengekalkan persepsi ini adalah antum. Sebagai tadi yang telah disebut, sebagai golongan yang halafani syabab wa khalafani syuyukh, yang menjadi muhalifin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita pakat jadi muhalifin lil da'wah, lil jamaah wa lil harakah, insya-Allah. Kemudian selepas daripada maqasid, nak tertarik tadi apa yang disebut oleh Nabi, oleh Al-Fadhil Ustaz Yahya. Bagaimana beliau merungkaikan hadis ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku ni ibarat bintang, mana saja kamu ikut kamu tak akan sesat, insya-Allah. Kemudian maknanya secara sinis Ustaz Yahya cabar kita, kan, cabar kita semualah. Kemudian walaupun anak ni tibalah presiden, tapi anak didik Ustaz Yahya daripada zaman Jordan dulu dia didik kita, kan. Ustaz Yahya datang Jordan, Ustaz Yahya masa dia masih sihat, dan dia sihat dulu dan masih sihat, insya-Allah. Wa talallahu fi amrihi, insya-Allah. Allah panjangkan umurnya, insya-Allah, untuk terus memberikan sumbang baktinya kepada kita. Diberi penekanan ini, diberikan penekanan terhadap kefahaman yang perlu kita bentuk dalam konteks gerakan Islam, dalam konteks harakah kewasda. Satu benda yang disebut tadi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku ibarat bintang. Satu perli ataupun satu mungkin sindiran sinis daripada murabbi kita tentang keperluan kita ini semua menjadi duta-duta kepada Islam, duta-duta kepada jamaah, dan duta-duta kepada gerakan ini. Khas sekalian, biarlah kita didik diri kita sehingga sampai kepada tahap
orang lihat kita, orang nampak Islam. Orang lihat kita, orang kata inilah dia yang membezakan orang PAS dengan orang UMNO ataupun orang mana pun. Tetapi jangan sampai kepada satu tahap kerana perkataan kita, perbuatan kita, kita menjadi fitnah kepada Islam. Wa na'udzubillah. Jangan kita ikhwaslian kerana kurangnya ilmu, kerana kurangnya akhlak, kerana kurangnya iman, kerana kurangnya istiqamah dan komitmen kita pada perjuangan ini, perbuatan kita, perkataan kita, penyataan kita menjadi fitnah kepada Islam dan kepada jemaah. Ini harus kita elakkan. Kita nak yang keluar, anda dipahamkan 5,000 yang hadir dalam istimak ni. Selain kita nak keluar daripada 3 hari, walaupun 3 hari ini tidak akan boleh merubah gunung, walaupun 3 hari ini tidak akan boleh merubah kan banyak benda, tapi kita bina asasnya kita keluar daripada istimak terbawi ini menjadi sufara lil Islam, menjadi duta-duta kepada Islam. Orang tengok kita, orang nampak Islam, macam ni rupanya orang Islam, macam ni rupanya orang PAS, macam ni rupanya pemuda PAS, macam ni rupanya orang yang komited dengan gerakan Islam. Tapi ikhwaslian, jangan, sekali lagi kita ulang, jangan sampai kita sampai kepada tahap perbuatan kita, perkataan kita, perlakuan kita menjadi fitnah kepada Islam dan menjadi fitnah kepada jamaah. Apatah lagi kita yang memang hidup dalam zaman fitan, dalam zaman fitnah-fitnah yang sedang melanda sekarang. Sudah tentu sajalah bila orang tahu kita ni orang yang committed dengan Islam, orang yang bersama dengan jamaah, apatah lagi orang PAS, yang akan dicari adalah kesalahan. Orang tak akan tengok benda betul yang ada pada kita mungkin. Dia akan cari, tang mana puan dia nak cari kelemahan yang ada pada kita ini. Khuas sekalian, Islam tidak pernah, tidak akan dan tidak boleh dibangunkan oleh individu. Tak pernah berlaku. Tidak boleh, tidak akan dan tidak mampu dibangunkan oleh individu. Dia dibangunkan oleh yadullah fawqal jamaah, bantuan Allah kepada jamaah. Dan sekali lagi ikhwas sekalian, berbanggalah kita pada diri kita kerana sudah duduk dalam jemaah ini. Dan berusahalah kita untuk jaga jemaah ini daripada unsur-unsur yang boleh merosakkan kita. Sebab bila saja rupa kita ni elok, bila saja organisasi kita ini makin mantap, sudah tentu akan ada unsur-unsur yang masuk untuk memecahkan kita. Dan tidak pelik juga unsur itu mungkin juga menamakan diri dia sebagai Islam. Ini harus kita hati-hati dan harus kita berikan satu kesedaran yang tinggi di kalangan syabab. Dan insyaAllah ana meyakini berterusannya program sebegini, berhimpunnya kita, la yajtama ummati 'ala dalalah, kan, tidak akan berhimpun umatku ini untuk buat benda yang sesat. Kesalahan boleh kita ambil dalam mafhum daripada apa yang disebut itu, kan, semata-mata dengan niat untuk memperkasa Islam dan mempergagahkan jemaah kita.